Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sempena Hari Raya Aidiladha yang bakal disambut oleh semua umat Islam di seluruh dunia, iaitu pada 10 Julai 2022 bersamaan 11 Zulhijjah 1443 Hijrah, saya, Nurin Sofia binti Muhammad Kamil akan menerangkan serba sedikit tentang Raya Aidiladha dan pelaksanaan korban. Hari Raya Korban atau Hari Raya Haji ialah perayaan yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia. Hari berkenaan disambut bagi menghormati kesanggupan Nabi Ibrahim AS untuk mengorbankan anaknya sendiri, iaitu Nabi Ismail AS sebagai tindakan mematuhi perintah Allah SWT. Tetapi, sebelum Nabi Ibrahim AS dapat mengorbankan puteranya, Allah SWT menyediakan seekor biri-biri untuk dikorbankan sebagai gantinya. Sebagai memperingati peristiwa ini, haiwan dikorbankan secara rutin. 1/3 daging yang dikorbankan akan dimakan oleh keluarga yang mempersembahkan korban. Sementara selebihnya akan dibahagikan kepada orang miskin dan orang yang memerlukan. Mungkin kita tertanya-tanya, apakah sebenarnya maksud korban dari segi kefahaman Islam? Baiklah, korban sebenarnya bermaksud menyembelih binatang ternakan pada 10 Zulhijjah hingga hari terakhir tasyrik bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya, pelaksanaan korban pun ada tarikh yang tertentu. Apakah perlu hukum melaksanakan korban? Hukum melaksanakannya ada dua, iaitu sunat muakkad dan wajib jika bernazar. Sunat muakkad bermaksud sunat yang sangat dituntut, manakala wajib itu hanyalah jika seseorang itu bernazar. Apakah pula haiwan yang boleh dijadikan korban semasa Hari Raya Aidiladha? Kita sering melihat lembu dan kambing menjadi haiwan pilihan utama. Namun terdapat beberapa haiwan lain yang boleh juga dijadikan korban, iaitu unta, biri-biri dan kerbau. Korban tidak akan dapat dilaksanakan dengan sempurna jika tidak mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Apakah syarat-syarat tersebut? Syarat sah korban ada 4, iaitu berniat. Masa pelaksanaan ialah 10 Zulhijjah hingga terbenam matahari pada hari tasyrik. Binatang haruslah cukup umur dan bersifat al-an'am, iaitu bebas daripada penyakit dan tidak cacat. Semasa melaksanakan ibadah korban, mereka yang menyembelih haiwan korban haruslah melakukan perkara sunat berikut, supaya ibaratnya akan lebih diberkati oleh Allah. Perkara sunat tersebut ialah, orang yang berkorban disunatkan tidak bercukur dan memotong kuku. Melaksanakan sunat penyembelihan iaitu memandang ke arah kiblat dan menggunakan alat sembelih yang tajam. Membaca bismillah dan berselawat ketika sembelih. Akhir sekali, berdoa semasa hendak sembelih. Sisi yang kelima, rukun sembelih. Semasa hendak menyembelih haiwan korban, Islam mewujudkan 3 rukun dan syarat sah yang wajib dititikberatkan semasa melaksanakan ibadah korban, iaitu yang pertama, perlu ada penyembelih. Penyembelih perlulah beragama Islam atau merupakan seorang ahli kitab. Penyembelih mestilah berniat sembelihan kerana Allah. Yang kedua, binatang sembelihan. Masih mempunyai hayat, tidak boleh haiwan yang sudah mati, kerana jika haiwan korban sudah mati sebelum penyembelihan berlaku, maka ia haram dimakan. Urat halkum haiwan korban perlulah putus dengan segera dalam sekali sembelihan. Yang ketiga, alat sembelihan. Alat sembelihan mestilah tajam, seperti parang yang baru diasah. Antara alat yang tidak boleh digunakan ialah kuku, gigi dan tulang. Alat sembelih perlulah tajam, setajam-tajamnya supaya haiwan korban dapat mati dengan kadar segera. Ini bagi mengelakkan haiwan korban berasa sakit diseksa jika alat sembelih tidak tajam. Terdapat perkara sunat semasa melaksanakan ibadah korban, iaitu yang pertama, menyembelih pada waktu siang kerana ditakuti akan berlaku kesilapan jika menyembelih pada waktu malam yang gelap. Yang kedua, menghadap kiblat kerana ianya ialah arah mulia bagi umat Islam. Dan yang terakhir, membaca bismillah ketika mula menyembelih. Pembahagian daging.
daging. Selepas haiwan telah selamat dikorbankan, apa sebenarnya yang akan dilakukan dengan daging-daging tersebut? Siapakah yang akan dapat bahagian korban? Mengapakah pihak tersebut yang mendapat daging korban? Baik, pembahagian daging terbagi kepada 3 pihak, iaitu pertama, 1/3 dihadiahkan kepada sahabat. 2, 1/3 dimakan oleh pihak yang berkorban dan keluarganya. 3, 1/3 dihidangkan kepada fakir miskin. Mesti tertanya-tanya, kenapa kita lakukan korban ini sebenarnya? Mengapakah mengagihkannya kepada beberapa pihak? Walhal, sebab utama kita menyambut Hari Raya Aidiladha adalah untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada hikmahnya kita melakukan korban, seperti yang pertama, mengagungkan syiar Islam yang merupakan tanda takwa bagi mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, menghayati semangat pengorbanan Nabi Ibrahim. Ketiga, mengeratkan persaudaraan antara umat Islam. Dan keempat, tanda bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Sekian, itu sahaja daripada kami, para pengawas Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Rekor 2022. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambahkan ilmu pengetahuan kita. Selamat Hari Raya!